Buletin 1.30 dimulakan dengan perkembangan sidang Dewan Rakyat. Masalah kekurangan pekerja asing akan dapat diatasi dalam tempoh 3 bulan menerusi pelaksanaan Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing. Selain itu, isu pencerobohan nelayan asing akan ditangani pada tahap maksimum, manakala Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bersama 12 kementerian lain akan mantapkan lagi bidang keusahawanan menerusi TVET. Dan untuk laporan penuh, kita langsung bersama Rushaidi Hafiz Syahid yang sudah bersedia di Parlimen. Silakan Rushaidi. Ya, Katie, masalah kekurangan pekerja asing akan dapat diatasi dalam tempoh 3 bulan menerusi pelaksanaan Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata kerajaan sentiasa prihatin untuk menyelesaikan isu keperluan tenaga kerja asing yang dalam keadaan amat terdesak. Menurutnya, pelan berkenaan dilaksanakan bagi mempercepatkan proses kelulusan permohonan kota pekerja asing serta kelulusan penggajian bermula 17 Januari lalu sehingga 31 Mac depan. Pengecualian proses temuduga oleh agensi kawal selia AKS. Di samping itu, pengiklanan kekosongan jawatan di portal My Future Jobs juga telah dikecualikan berkuatkuasa serta-merta. Kementerian Sumber Manusia akan memproses dan memberi kelulusan permohonan penggajian pekerja asing dalam tempoh 3 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima. Beliau menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng mengenai usaha kerajaan mempercepat kemasukan pekerja asing ke negara ini. Tambah Sivakumar, 5 sektor kritikal adalah pembuatan, pembinaan, peladangan, pertanian dan perkhidmatan untuk subsektor restoran sahaja. Menerusi pelan itu, majikan dibenar menggaji pekerja asing dari 15 negara sumber tanpa melalui prasyarat kelayakan penggajian dan kelayakan kota termasuk proses temuduga oleh agensi kawal selia. Kerajaan memberi jaminan isu pencerobohan nelayan asing di perairan negara akan dapat ditangani di tahap maksimum. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia termasuk menerusi penguatkuasaan berterusan, penambahbaikan aset serta perbincangan antara kerajaan G2G dengan negara jiran. Pengawasan sempadan laut itu dilakukan 24/7 dengan kerahan seluruh aset berasaskan kepada prinsip amalan baik iaitu surveillance, monitoring, controlling dan enforcement. Apakah bentuk usaha yang dibuat? Pelbagai operasi dibuat. 1. Operasi naga, sifatnya bersepadu. MINDEF, Jabatan Perdana Menteri, MAFI dan KDN. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Pengkalan Cepa, Datuk Ahmad Marzuq Syahari, bertanyakan sama ada kerajaan akan bertindak di luar kebiasaan bagi mengatasi isu pencerobohan nelayan asing yang membawa ancaman pelbagai jenayah serius lain. Ujar Datuk Seri Saifuddin, ancaman pencerobohan nelayan asing turut menyebabkan negara terdedah jenayah penyeludupan dadah, barangan, pemerdagangan manusia, lanon dan kerosakan alam sekitar. Tambahnya, Maritim Malaysia turut mempunyai rancangan jangka pendek, sederhana dan panjang untuk mempertingkatkan keupayaan aset untuk memantapkan agensi berkenaan. Ia termasuk permohonan penggunaan radar yang dimasukkan dalam rolling plan kedua dan ketiga. Beliau turut memaklumkan Maritim Malaysia merekodkan 300,000 pemeriksaan kapal dilakukan sepanjang tahun lalu. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan terus memperkasakan bidang keusahawanan menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam usaha menarik lebih ramai golongan belia terutama di luar bandar meningkatkan taraf hidup. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata KKDW akan bekerjasama dengan 12 kementerian lain bagi mencapai misi itu. Kita tidak harus bergerak secara silo. Terdapat jalinan kerjasama dengan kementerian-kementerian yang berkaitan, terutamanya di dalam kursus TVET. 12 kementerian yang terlibat dan kursus-kursus yang dikemukakan kepada para peserta, khususnya yang
terfokus kepada soal keusahawanan. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Parit Sulong, Datuk Seri Nuraini Ahmad yang bertanya mengenai pembaharuan yang dibawa kementerian dalam menjadikan KKDW mesra anak muda dan cakna kepada isu kemaslahatan dan kemajuan desa. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan beberapa inisiatif turut dilaksanakan termasuk program Start Right PSR serta pembaharuan dalam pemerkasaan TVET. Selain itu, menurutnya program TVET Junior, TVET Tahfiz, TVET Aras Tinggi, program Tekno Usahawan TVET dan program Pendigitalan TVET yang akan menjadi kerangka asas kementeriannya memartabatkan TVET seterusnya memenuhi permintaan pasaran. Ketika ini, keboleh pasaran graduan TVET berada di tahap 90.4%.